Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa ba'da, amma ba'd. Dan hormati pengurusi majelis, pengurusi surau dan semua jawatan kuasanya, Al-Fadhil Tuan Imam, semua ahli-ahli jamaah, muslimin muslimat, anak-anak yang saya kasih. Lebih dulu marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah menjadikan kita penganut Islam, sama ada secara keturunan bapa ataupun menganut Islam. Kebanyakan bukan Islam, dengan hidayah kepada Allah. Kita baru saja menunaikan sembahyang Maghrib, salat Maghrib, salah satu daripada sembahyang 5 waktu yang diwajibkan. Betapa besarnya kewajiban sembahyang 5 waktu ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberi perintahnya pada malam Isra dan Mi'raj, malam di mana Nabi kita Muhammad SAW menjadi tetamu kerajaan Allah. Berbeza dengan ibadah-ibadah lain, sembahyang menghubungkan kita secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, membezakan kita dengan penganut agama lain yang mengadakan perantaraan dengan cara yang salah dan sesat. Dalam sembahyang yang diwajibkan sekurang-kurangnya 5 waktu, di samping sembahyang jenazah fardu kifayah, sembahyang sunat yang banyak, tiap-tiap rakaat kita berdoa kepada Allah dalam surah Al-Fatihah setelah memuji Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Akan Engkau kami semua, akan Engkau kami memohon pertolongan. Berilah hidayah kepada kami kepada jalan yang istiqamah, jalan yang betul, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diulangi meminta hidayah. Hidayah ini bukan perkara yang mudah, diberi oleh Allah pada sesiapa yang Dia kehendaki. Hidayah yang khusus, hidayah ad-din, hidayah dalam urusan ad-din. Para ulama membagikan hidayah itu pada 4. Yang pertama, hidayah warizah tabi'iyah wa ilham fitri. Hidayah mengikut sifat semula jadi, ilham secara naluri. Hidayah sifat semula jadi ini diberi pada semua manusia, jin, binatang, termasuk jamaah adat
makhluk-makhluk yang tidak bergerak, batu, kayu dan sebagainya. Dia beri hidayah ini menurut sifat semula jadi. Masing-masing makhluk ada tabiat semula jadi masing-masing, dan mengikut tabiat itu dengan hidayah kepada Allah. Yang kedua, hidayatul hawas wal masya'ir. Hidayah mengikut panca indera dan perasaan. Sama ada melihat, mendengar, merasa, mencium bau dengan rasa. Hidayah ini ada bermanusia pada binatang, termasuk kanak-kanak yang tak tahu apa-apa. Ada hidayah. Dia menangis, dia ketawa. Hidayah masyarakat wahabah. Yang ketiga, hidayatul akal. Hidayah mengikut akal fikiran. Hidayah ini ada pada manusia saja, tak ada pada binatang. Manusia dan binatang tak ada akal. Makhluk yang jamadat, kayu, pokok dan sebagainya, tak ada hidayah. Dan yang keempat, hidayatul din. Hidayah mematuhi peraturan-peraturan Allah dengan cara yang menyeluruh. Hidayah inilah yang kita minta pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah ini diberi oleh Allah kepada sesiapa yang dikehendaki, yang dipilih oleh Allah, yang layak. Ada orang yang tak layak dapat hidayah, macam iblis, yang bijak, yang cerdik, tapi sombong. Kerana orang talis yang mengkaji Islam yang mendalam, tak masuk Islam, tak dapat hidayah. Kerana rasa sombong, takabur, tidak ikhlas kepada Allah, tak dapat hidayah. Ada orang yang jahil, buta huruf, dapat hidayah. Di sini semua orang Islam, alim, jahil, raja, rakyat, pemimpin, mengikut, semuanya disuruh sembahyang lima waktu dan meminta ihdinas siratal mustaqim. Kerana kehidupan manusia dalam dunia ini sangat mencabar. Manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain, berbeza dengan malaikat, berbeza dengan jin dan binatang, diletakkan di atas muka bumi. Firman Allah Taala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun bil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah apabila Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku nak ciptakan satu makhluk yang bernama manusia, Adam dan zuriat keturunannya, untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Khalifah dengan makna iqamatul din wa siyasatud dunyawi, menegakkan ad-din, ajaran Allah, dan mengurus dunia dengan ajaran Allah, dengan ad-din. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Berkatalah para malaikat. Para malaikat makhluk yang sangat taat kepada Allah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifat malaikat. La ya'suna Allah ma amarahum. Mereka tidak sekali-kali durhakakan Allah apa sahaja yang diperintah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka mesti buat apa yang disuruh. Malaikat tidak ada hawa nafsu, tidak lelaki, tidak perempuan, tidak ada keinginan macam manusia, tak makan, tak minum. Tabiinya, nalurinya, taat, tidak ada rahmat, tak ada yang lain. Memuji dan memuji Allah, menjalankan apa saja tugas. Malaikat yang sangat taat ini berlomba-lomba menunaikan perintah. Berkata, wahai Tuhan, mengapa engkau jadikan di atas muka bumi itu
makhluk yang melakukan kejahatan, yang menumpahkan darah, yang akan buat macam-macam, macam jin yang sebelum daripada manusia. Mengapa tak tugaskan kami? Subuhlah kami. Kata mereka. Tuhan menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Tuhan jadikan manusia dengan naluri sifat semula jadi yang tak ada pada mereka. Ada roh macam malaikat, ada jasad tak ada pada malaikat, ada akal tak ada pada binatang, ada nyawa boleh bergerak, hidup bermasyarakat bersendirian, berkeluarga dan bermasyarakat madani yang mengaitkan antara satu sama lain. Hanya makhluk ini yang boleh menjalankan tugas di atas bumi. Maka diciptakan manusia bermula Adam dan Hawa. Dibangun manusia itu pribadi, imannya, akalnya, ilmunya, diberi pengalaman mengalami kesalahan dan dosa yang kita tahu sebagai sama, bau dihalalkan untuk menjalankan. Setelah dilahirkan zuriatnya, Allah melahirkan rasul-rasul yang silihkan. Berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Dia diutuskan sebelum ditamatkan umur dunia. Allah akan menamatkan riwayat dunia, diwujudkan alam akhirat. Sebelum dikiamatkan dunia ini, Allah memutuskan seorang Rasul sahaja, berbeza dengan Rasul yang sebelum daripadanya, untuk kaumnya sahaja, bangsanya sahaja, negerinya sahaja, zamannya sahaja. Adapun Rasul akhir zaman ini diutuskan untuk seluruh manusia sehingga hari kiamat. Kita menyaksikan sendiri betapa hikmat Rasul akhir zaman seluruh manusia ini dalam dunia hari ini, dengan sedikit ilmu yang diberi oleh Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah diberi kepada kamu daripada ilmu melainkan sedikit saja. Manusia boleh mencipta berbagai-bagai alat yang canggih, bergerak ke sana kemari dengan penerbangan yang besar, yang cepat, mendapat maklumat bukan saja dengan telefon, wireless, internet dari seluruh pelosok dunia dalam masa yang cepat. Maka cukup bagi dunia akhir zaman ini seorang Rasul sahaja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi kepadanya mukjizat ilmu, mukjizat petunjuk Allah, Al-Quranul Karim yang diwahyukan kepada Al-Quranul Karim, menjadi petunjuk pada seluruh manusia. Dan Allah mencap, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Dan jika sekiranya kamu ragu, tidak percaya terhadap apa yang kami turunkan, Al-Quran, kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila kamu ciptakan satu surah seperti ini. Panggillah pembantu-pembantu kamu, sama ada Tuhan yang lain daripada Allah yang kamu latih, ada pemimpin yang kamu puja, yang kamu anggap bijak sangat. Panggil segala ilmuwan kamu dalam segala bidang, ciptakan satu surah seperti Al-Quran. Jika kamu adalah orang yang benar dalam segala bidang, segala aspek, sama ada agama, sains, teknologi, buat satu ayat macam Quran. Tapi jika kamu tidak dapat melakukannya, dan kamu tidak akan dapat melakukannya, takutlah kamu akan api neraka. Akan api neraka.
di mana umpan bahan bakarnya manusia dan batu-batu. Dia sediakan untuk orang-orang yang kafir. Kafir itu apa? Melawan. Melawan apa? Melawan Quran, melawan Allah, melawan Nabi yang diangkat. Maka diutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada zuriat Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, Rasul yang berjuang menentang syirik yang paling ganas di zamannya. Raja Namrud membayangkan kerajaan Babylon, dihukum dalam api yang dinyalakan dengan sebesar-besarnya. Ibrahim adalah bapa kepada semua yang menganut agama dalam dunia, mengaku Ibrahim sebagai bapa mereka. Semua penganut agama, manusia mengikut fitrahnya, percaya pada Allah. Tetapi mereka melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Orang Yahudi anggap Ibrahim sebagai bapanya. Orang Kristian menyebut Abraham. Orang Hindu menyebut Brahma. Termasuk musyrikin Makkah mengadakan patung Ibrahim alaihissalam. Dilantik Ibrahim menjadi Tuhan. Allah mengatakan, "Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyyan, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Kristian. Ibrahim adalah penganut agama Islam, agama yang asal. Ibrahim bukan seorang musyrik. Mengkaji perbandingan agama, mengetahui perkara ini. Allah pilih daripada zuriat Ibrahim alaihissalam. Dia perintah supaya diletakkan di Makkahul Mukarramah Ismail putera Ibrahim. Allah perintah Ibrahim letakkan Ismail di temani ibunya Hajar. Dia bermuka wadin ghairi dhi zar'in, lembah yang tidak ada tanaman, tak ada air langsung. Airnya tak ada, binatang tak sanggup hidup. Letakkan di situ untuk dilahirkan satu kaum Quraisy yang melahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk membangun syakhsiat, membangun insan, membangun diri manusia dengan acuan Allah, membangun rohnya, jasadnya, akalnya, dan kekuatan jasmani, rohani yang layak untuk memimpin manusia menerima wahyu Al-Quran Al-Karim. Ketika awal dilantik menjadi Rasul, ringkas cerita. Perayaan yang panjang, 6 orang, Mekah ni panjang. Tiba-tiba mendapat tentangan daripada keluarga sendiri kaum Quraisy. Mereka tahu benarnya dari Muhammad SAW, amanahnya dari Muhammad SAW. Mereka sanjung. Bila dilantik menjadi Rasul, mereka tak boleh terima. وَقَالُوا إِنَّ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا. Surah Al-Qasas. Dan berkatalah pemimpin Mekah, jika sekiranya kami ikut hidayah, petunjuk ad-din yang kamu bawa ni wahai Muhammad, habislah penduduk Mekah. Nak makan aku, tak boleh hidup. Nak makan aku, Mekah yang kering kontang, nak makan aku, tak boleh hidup. Membawa ajaran yang pelik, ajaran tauhid, mengharamkan kemungkaran. Seluruh dunia sesat, seluruh dunia mengerjakan yang haram, minum arak, membunuh, berzina, macam-macam. Tiba-tiba kamu bawa satu ajaran mengatakan la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah, pelik daripada seluruh dunia. Maka akan dikepung oleh seluruh penduduk. Tidakkah mereka sedar? Tuhan kata, kami meletakkan mereka di tanah haram Mekah ini. Dia beri kepada mereka rezeki yang melimpah ruah, buah-buahan yang banyak dari Mekah. Allah menurunkan ayat, لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ.
menjadi kelaziman adat kaum Quraisy. Bila mereka kesejukan, memerlukan pakaian, mereka lapar, memerlukan makanan, memerlukan minuman yang cukup, memerlukan kelengkapan untuk kediaman. Megah tak ada balak, tak ada hutan, tak ada sumber kehidupan. Mereka mesti keluar. Rihlat asy-syita'i was-sayf. Perjalanan waktu musim sejuk, mereka terpaksa pergi ke Yaman. Was-sayf, musim panas, mereka terpaksa pergi ke Syam untuk mencari barang-barang timur. Yaman adalah pengkalan kepada negeri India, Parsi, China dan lain-lain di timur. Syam ialah Syria, pengkalan pada negeri-negeri yang datang dari barat, Eropah, Utara Afrika, Asia Tengah dan lain-lain. Memerlukan mereka pergi ke Yaman untuk cari barang yang datang dari timur. Dia buat pulang ke Mekah, ditinggal sedikit, dibawa pula ke Syam untuk berniaga, menjadikan mereka golongan peniaga yang pergi ke Yaman, pergi ke Syam untuk mencari keperluan hidup. Dalam masa yang sama, dengan doa Ibrahim alaihissalam, menjadikan hati mereka bergantung dengan Kaabah. Tak boleh nak tinggal Kaabah, walaupun mereka menyembah bergantung. Sayang mereka. Mereka berulang alik. Maka Allah mengatur, menjadikan Mekah sebagai bandar, kota metropolitan yang menghubungkan dengan seluruh dunia, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rezeki yang berlimpah ruah yang disaksikan sehingga hari ini. Ibadahnya 24 jam, ekonominya 24 jam. Mereka yang pergi umrah, pergi haji mesti faham hal-hal ini, mesti faham. Namun mereka tak percaya. Bagaimana Muhammad boleh bawa ajaran yang belit ini? Lagi disanggah dan dilawannya, ditentang habis-habisan. Kerana menganggap ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad ini mengacau, membahayakan Mekah. Sedangkan dalam masa yang sama, masyarakat Arab yang ganas dengan sifat jahiliah, merampak, menyambut. Di sana ada dua kuasa besar dunia, Parsi dan kuasa besar yang lain, China, India, Mesir dan lain-lain. Bagaimana Rasul yang hidup di bumi yang kering ini, yang tak ada sumber, dikepung di tanah airnya sendiri, belum lagi menghadapi kuasa besar dunia, macam mana nak bawa Islam ke seluruh pelosok dunia? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utuskan engkau Muhammad melainkan rahmat kepada semua alam. Bagaimana nak bawa Islam ke alam? Di Mekah sudah ditentang. Bagaimana? Soal bagaimana. Maka Allah memberi keyakinan kepada Nabi SAW dan para sahabat yang beriman kepadanya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dijemput untuk menjadi tetamu Allah, melawat ke Baitul Maqdis, tempat dibuat Ibrahim alaihissalam, tempat lahir Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihissalam yang paling banyak. Dibawa ke langit, ke angkasa lepas, sehingga Sidratil Muntaha. Perjalanan yang sangat jauh, tak mampu diukur oleh akal manusia. 7 bertanda langit, sedangkan bintang-bintang cakrawala yang ada di langit dunia, di bawah langit dunia, tak mampu nak dikenal semuanya oleh manusia. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan sesungguhnya kami hiaskan langit dunia dengan bintang-bintang cakrawala. Hadis yang terlepas mengatakan, yang antara bintang itu perjalanan dari bumi memerlukan jaraknya triliun
tahun perjalanan cahaya. Bukan perjalanan swallow yang kapal terbang, perjalanan cahaya. Triliun tahun. 1000, 10,000, 100,000, 1 juta, bilion, triliun. Bagaimana perjalanan ini boleh berlangsung? Nabi dijemput menjadi tetamu Allah. Biasanya kalau tetamu kerajaan dalam dunia hari ini dibawa hanya dalam bilik kerajaan negara. Ditunjukkan betulnya projek-projek pembangunan dengan lukisannya, dengan gambarnya dalam bilik saja. Bawa sekejap ke sana saja. Bawa kepada projek-projek yang berjaya. Projek yang gagal dia sembunyikan. Ini berlaku. Menjadi tetamu Allah dibawa melawat seluruh alam. Alam dunia dan akhirat. Alam langit dan bumi. Alam manusia sejak Adam sehingga manusia yang terakhir. Alam jin, iblis dan jin yang kemudian daripadanya sehingga akhir. Malaikat yang baik, yang jahat. Manusia yang jahat, malaikat yang baik, manusia yang baik. Ditunjuk hanya pada satu malam sahaja dalam perjalanan yang terlalu jauh, memerlukan jarak jauh triliun kilometer, triliun perjalanan cahaya, tahun perjalanan cahaya. Bagaimana boleh berlaku pada satu malam? Maka Allah menyatakan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hamba-Nya di waktu malam. Perkataan subhana kepada mereka yang mendalami bahasa Arab akan memahami betapa hebatnya perkataan ini. Di sinilah disebut hadis kita menyebut subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Di pahala yang sangat besar. Kelebihan pahala laksana pasal yang ada di bumi. Kehebatan kalimah-kalimah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Perkataan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Dalam ilmu nahwu bahasa Arab, subhana bermaf'ulul mutlaq. Perkataan yang hebat. Aku mengucap tasbih dengan tasbih yang sebesar-besar dan sehebat-hebat. Tuhan yang mengucap tasbih ini yang menjalankan rasulnya, hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Tuhan Rabbil Alamin yang kita sebut dalam sembahyang menjadikan alam, menjadikan masa lama dan sekitar, menjadikan jauh dan dekat. Tuhan menjadikan semua. Tuhan boleh menghapuskan sebab-sebab dunia yang kita lihat untuk lakukan Isra dan Mi'raj hanya pada satu malam saja. Ini kekuasaan Allah menguji keimanan itu. Firman Allah Ta'ala, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Dan tidaklah kami jadikan apa-apa yang kau lihat pada malam Isra dan Mi'raj itu malaikat untuk menguji manusia. Menguji manusia. Sejauh mana mereka beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah yang Maha Besar, yang lebih baik itu lagi. Sejauh mana keimanan mereka? Bila besar dan hebat. Disebutkan hadis oleh Nabi SAW menceritakan kepada Ummu Hani binti Abi Talib, sepupunya, semalam aku dibawa berjalan oleh Allah ke Baitul Maqdis, naik ke langit. Kata Ummu Hani, kau jangan cerita kau orang lah, tapi lah kau cerita pada orang. Orang yang dah cerita dia pun orang susah nak terima. Macam mana nak cerita pergi satu malam? Jangan wahai Muhammad. Kata Ummu Hani, tidak. Kewajiban Rasul mesti menyampaikan ke manusia untuk menyatakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah wahai manusia yang melawan Muhammad, semua kuasa-kuasa besar dunia, Parsi, Rom, Rusia, Amerika, British, Perancis, apa saja yang ada dalam dunia ini, dibanding dengan kekuasaan Allah,
lebih halus pada hapus yang halus. Allah boleh tumbang, boleh jatuhkan hapus bila masa sampai. Takbir. Allah tunjukkan kebesaran Allah dalam Isra dan Mi'raj. Ditunjukkan kepada Nabi-Nya, dibawa dalam perjalanan melihat orang manusia yang baik dalam akidahnya, syariatnya, politiknya, ekonominya, semua ditunjuk. Mereka yang zalim di mana perginya, mereka yang makan riba dalam ekonomi di mana perginya, mereka yang berzina di mana perginya, mereka yang mengacau dalam kehidupan manusia di mana perginya. Ditunjukkan seruan-seruan Yahudi, Kristian, dunia dan titik yang mengganggu perjalanan Nabi SAW. Ini mengganggu perjalanan hidup kita. Yahudi, Kristian, iblis, dunia dan segala kemewahannya mengganggu perjalanan Nabi sebelum bertemu dengan Allah di Sidratil Muntaha. Ditemukan dengan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam di Baitul Maqdis dan bersembahyang jamaah dengan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ditarik Nabi kita menjadi imam sembahyang, menandakan semua Rasul adalah Islam. Semayangnya sama saja. Tak ada Rasul yang semayang yang pakai muzik, pakai piano. Kristian semayang pakai muzik, pakai piano. Nabi Isa ajar macam itu? Tidak. Orang Yahudi ada semayangnya cara dia, macam-macam agama. Semua Rasul-Rasul adalah Islam. Tak ada Rasul yang Yahudi, Kristian dan bersyukur. Agama yang macam-macam ini sudah dipindah dan diubah daripada agama asal. Ditunjukkan pada malam itu ada Rasul yang ditemu di langit. Yang pertama, kedua, ketiga, ketujuh. Rasul yang ramai pengikut macam Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Rasul yang sedikit pengikutnya. Rasul yang berjalan seorang diri, tak ada orang ikut. Rasul berjalan seorang diri, tak ada orang ikut. Wahai Muhammad, jangan risau, orang ikut tak mahu ikut, itu hak mereka. Innama alaikal balagh, kewajipan menyampaikan Islam yang menentukan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ditemukan Ibrahim alaihissalam di langit yang ketujuh. Ibrahim di tempat yang paling tinggi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rasul-rasul yang lain kerana perjuangannya yang hebat menentang ayahnya sendiri, dilawan oleh ayahnya sendiri, dihukum bakar dalam api yang besar, disamakan Allah, dihalau dari tanah airnya, berhijrah ke Palestin. Palestin jadikan negeri Nabi-Nabi dan Rasulullah alaihi wassalam. Diletakkan Masjid Aqsa, kiblat yang pertama, tempat Rasul alaihi wassalam, menjadi makna yang sangat besar. Dan hari ini Palestin ditakluk oleh Yahudi, jadi cabaran pada umat Islam. Dan umat Islam memperingati perjanjian Sykes-Picot tahun yang ke-9. Apa Sykes-Picot ni? Tak tahu. Sykes-Picot ni perjanjian di antara British, Perancis melibatkan Rusia. Sykes, British, Picot, Perancis dan Rusia terlibat sama dalam perjanjian untuk menjatuhkan kerajaan Osmania, menakluk negeri-negeri orang Islam dan negeri yang lain. Setelah ditakluk dan dijajah, dibahagi-bahagikan di kalangan kuasa-kuasa penjajahan. Ada negeri-negeri, khususnya negeri Arab dan negeri utara Afrika, dibahagikan di kalangan penjajah Perancis seperti Mauritania, Morocco, Algeria, Tunisia, Syria, Lebanon. Itu bahagian Perancis. Ada pun Libya, Italia, Mesir, Sudan, negeri Teluk, British. Dilantik pemimpin yang memberitahu itu, kalangan yang
bersama dengan mereka untuk menjatuhkan kerajaan Osmania. Di tubuh negara-negara yang kecil-kecil ini perjanjian Sykes itu ulang tahun yang ke-100 dan ulang tahun kejatuhan Baitul Maqdis. Allah Ta'ala telah menguji orang Islam. Baitul Maqdis pernah ditakluk oleh tentera Salib berabad-abad yang lalu, dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang berbangsa Kurdis. Kemudian diserang oleh pelaku kaum Tatar, didapatkan oleh Zahir Bebas. Dia berhaji Mamalik, bukan orang Arab. Orang Arab jadi mana tentera saja. Allah Ta'ala sudah beritahu kepada orang Arab dalam Quran, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika sekiranya kamu berpaling daripada Islam, berpaling dari menegakkan Islam, Rasulullah Muhammad sayang pada harta kekayaan kamu, kemewahan kamu untuk menegakkan Islam, saya menyumbangkan diri menegakkan Islam, ajaran Nabi ini, yastabdil qauman ghairakum, Tuhan tukar kaum yang lain pada kamu yang mengambil alih untuk menegakkan Islam. Maka berlakulah kepimpinan Islam silih berganti di antara Kurdis, Salahuddin Al-Ayyubi, dan Turki, Mamalik dan Osmania. Silih berganti. Allah Ta'ala tetap memelihara agamanya, memelihara Islam. Islam tak boleh dimatikan sekali kali. Islam agama Allah, agama Rasul-Rasul. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Kerana mereka anggap cahaya Islam ni macam cahaya pelita minyak tanam, dihembus boleh padam. Itu bahasa Al-Quran. Nak padamkan cahaya Islam dengan mulut mereka, Allah tetap menyempurnakan cahaya. Kita menyaksikan walaupun umat Islam diganyang, dia hancur lebur, dia beringat, dijajah, agama Islam tidak mati, bahkan berkembang. Berlakunya kebangkitan Islam di seluruh dunia pada hari ini. Dan Allah menunjukkan kegagalan ajaran-ajaran yang lain daripada Islam. Walaupun mereka telah berjaya menyesatkan orang Islam dalam perjalanan hidup, Allah Ta'ala pelihara kerana ada orang Islam yang istiqamah balik pada Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Mengapa perlunya ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkanlah kami jalan yang betul tiap-tiap rakaat sembahyang. Kenapa? Kerana dalam dunia ni keliling kita semua kata dia betul, tak ada kata dia salah. Yahudi kata Yahudi betul, Kristian kata Kristian betul, Hindu kata Hindu betul, Buddha kata Buddha betul, Iblis kata Iblis betul, perampok kata perampok betul. Kenapa perampok? Cari duit, baik rampak pada anak kecil. Mengapa mencuri? Nak dapat duit di muka. Nak kata apa? Mengapa risuah? Risuah tak apa, berapa suku, risuah suku. Dapat duit banyak, pergi umrah. Ini dia. Semua kata dia betul. Menyebabkan kita jadi keliru. Maka Allah menyuruh kita bergantung. Tiap-tiap rakaat sembahyang, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul bagi kami. Wasta'inu bis sabri was salat, minta tolong dengan sabar dan sembahyang. Barang siapa yang bersembahyang, Tuhan selamatkan. Kalau pada awalnya dia hanyut tak tahu apa, sembahyang tak tinggal, akhirnya selamat. Ingat rahsia Allah Ta'ala menyelamatkan Islam pada hari ini. Kita kena tahu, walaupun Islam ni tak ada kuasa besar yang melindungi dia, tak ada kerajaan yang kuat yang melindungi dia, mana-mana ada kumpulan yang cuba nak tegakkan Islam akan dihapuskan oleh kuasa-kuasa besar. Namun Allah Ta'ala jadikan kuasa besar itu untuk kita menyaksikan bagaimana agama-agama yang lain dari Islam sudah melesat. Gereja di Eropah tak ada orang pergi semayang, jarang pergi semayang.
pergi semayang hari Ahad. Terpaksa hidang orang nak seorang pergi semayang. Kahwin buat dia graduate, mati buat ke graduate. Itu kalau kata di bawah. Kalau tidak pakai begitu saja. Generasi muda banyak tak ada agama. Kita menyaksikan keruntuhan Blok Timur, sosialis, komunis, dengan hancurnya Soviet Union berkesan, sehingga kuasa-kuasa barat, kuasa-kuasa timur yang menganut ideologi komunis terpaksa mengubahkan dasar mereka daripada komunis kepada bebas. Agama-agama mula diizinkan. Tuhan tunjukkan merudumnya pula liberal kapitalisme barat. Ekonomi bebas yang tak ke halal dan haram sedang merudum hari ini. Menghadapi masalah ekonomi, masalah hutang yang makin banyak, dengan riba yang diharamkan oleh Allah, ditunjukkan pada malam Isra dan Mi'raj. Riba sebab ekonomi barat. Tak tunjuk pada kita. Maka berlaku kebangkitan semula Islam. Walaupun kuasa-kuasa penjajah yang menjajah negeri orang Islam cuba nak menjajah pemikiran orang Islam dengan pendidikan dan pelajaran, melemahkan pendidikan agama Islam, memisahkan Islam dari urusan kehidupan, menyebarkan sekolah-sekolah misioneri untuk menyebarkan Kristian, gagal, membarakkan pemikiran orang Islam sehingga tulisan Jawi jadi bumi. Tak erti nak baca Quran, dibarakkan orang Islam ini. Pada adanya hancur, tapi Islam tak hancur. Kita menyaksikan berlaku orang Islam bangkit semua. Bukan sahaja mereka yang belajar agama, termasuk mereka yang mengaji di barat. Yang mengaji di barat kembali kepada Islam. Kita jangan ingat kebangkitan kepada Islam ini percuma, tak. Kita menghadapi cabaran yang sangat hebat pada hari ini. Setelah mereka gagal mengalahkan orang Islam secara berdepan, walaupun orang Islam dalam keadaan yang lemah, Soviet terpaksa melarikan diri daripada Afghanistan. Mereka bunuh daripada Iraq dengan senjata nak menguasai ekonomi semata-mata, nak jadikan Afghanistan jalan untuk mengangkut sumber daripada Asia Tengah ke Lautan Hindi, menguasai Iraq untuk menguasai teluk yang kaya dengan bahan-bahan tenaga, menguasai Swiss. Mereka terpaksa bunuh. Kerana orang Islam tak boleh terima, maka mereka menentang Islam sekali dari dalam dan mengambil sudut kelemahan yang ada pada orang Islam yang semangat Islam, sayang pada Islam, tapi ada kejahilan dan tidak ada kebijaksanaan. Mesti ada ilmu dan ada kebijaksanaan. Kalau ada ilmu, kebijaksanaan tak ada, tak boleh. Kebijaksanaan ada, ilmu tak ada, tak boleh. Kena ada semua. Ada ilmu tapi bodoh. Ilmu ada bodoh. Ada macam-macam, ada ilmu bodoh. Ilmunya ada, buat macam-macam dengan ilmu dia, mengaruh rosokkan kita sakit. Ilmu dan kebijaksanaan kena ada pada orang Islam. Mereka mengambil sudut yang pertama, orang Islam yang bersemangat Islam, cepat nak mencapai kejayaan dengan mereka meremeh-remehkan hukum-hukum Islam, meninggalkan syariat, menegakkan Islam tanpa syariat, tanpa melaksanakan syariat Allah. Islam ditegakkan. Judi, riba, hukum bodoh, hukum kisah tak dilaksanakan. Hukum Allah tak dilaksanakan. Cukup kita dah Islam. Dia umrah kali duit banyak, berlomba pergi umrah, meninggalkan syariat Allah dalam urusan kehidupan mereka, bertasahul, bermudah dengan Islam. Yang kedua pula, bertasyadud, melampau dengan Islam, melaksanakan Islam, tak ikut jadual. Hukum hudud ni bukan pakai tangkap pencuri, ambil kapal, potong, tak pakai mahkamah. Ada mahkamah dia, ada dia macam-macam, ada proses dia. Nak menegakkan pemerintahan mestilah dengan proses yang baik, bukan sehingga berperang sama sendiri di atas nama Islam.
Bukan lawan musuh-musuh Islam, lawan orang Islam juga. Berlaku di Iraq, berlaku di Syria, di Yaman, berlaku di mana-mana. Dia pun tidak buk masjid di atas sudut perbezaan mazhab, perbezaan kaum. Macam seks biko dulu. Seks biko dulu sama lah. Mereka gunakan pendekatan berbeza mazhab. Sunni menyerang Syiah, Syiah menyerang Sunni. Kurdi menyerang Arab, Arab lawan Turki, Turki lawan ini. Berlaku macam itu. Kita tak nak ada betul dan ada salah. Kalau ada salah dalam dalaman kita, selesaikan secara ilmu, bukan dengan perang. Tidak. Secara ilmu. Mazhab sudah ada 1000 tahun dulu. Masa ada mazhab, perkembangan Islam berlaku dengan besar. Orang Islam masuk ke jalan sutera, masuk ke Asia Tenggara, sehingga penduduknya masuk Islam. Berbeza dengan penjajah, masuk jadi orang rampok Asia negeri, berhambakan rakyat, rakyat menentang. Islam masuk, orang masuk Islam. Ini beza silakan. Kenapa kita hari ini tegakkan Islam jadi bergaduh sendiri? Ini apa jadi? Menandakan kita tidak balik pada tafaqquh din, memahami ad-din dan tidak bergantung dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita bercelaru sama sendiri. Kita adalah penyambung risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah mati. Allah Taala tak lantik Nabi lepas Nabi mati, tidak. Kerana yang menyambungnya ialah Al-Quran yang ditanggung oleh umat dia. Umat dia menegakkan Quran inilah yang mengajak kaum lain supaya menerima Islam. Apa? Ini mesti sudah. Tapi mesej tak boleh disampaikan kerana kita bercelaru. Dan sebab itu mengilmukan, membijaksanakan umat Islam dengan cara betul sangat penting. Dalam masa yang sama, kita mesti sentiasa bermunajat, bertiap-tiap semacam Allah Ta'ala diharapkan kita, keluarga kita dan umat kita seluruhnya, supaya kita dapat membimbing manusia sebanyak yang mungkin menjadi kebanggaan Nabi kita Muhammad SAW pada dunia. Cukup sekadar itu. Kerana Allah Ta'ala memberi berkat, memberi rahmat kepada kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.